Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 1 kemunculan tamadun awal manusia. Di bawah tajuk kecilnya makna tamadun dan ciri-ciri tamadun. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Makna tamadun dapat dilihat dalam dua pandangan. Yang pertama pandangan sarjana Islam dan yang kedua pandangan sarjana Barat. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama pandangan sarjana Islam. Sarjana Islam mengatakan bahawasanya tamadun berasal daripada bahasa Arab iaitu mudun, madain dan madana yang bermaksud pembukaan bandar dan tinggi budi bahasa. Sarjana Islam kata tamadun mai daripada bahasa apa? Tamadun berasal daripada bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Sebab bila disebut sarjana Islam, dia merujuk pada sarjana daripada negara Islam. Islam lahir di mana? Lahir di tanah Arab. Orang tanah Arab cakap dalam bahasa Arab. Sudah tentulah sarjana Islam berpendapat bahawasanya perkataan tamadun berasal daripada bahasa apa? Bahasa Arab. Sebab sarjana Islam, Islam lahir di tanah Arab. Jadi automatik tamadun mesti berasal daripada bahasa apa? Bahasa Arab iaitu mudun, madain dan juga madana yang bermaksud pembukaan bandar dan tinggi budi bahasa. Tamadun juga merujuk pada pembangunan lahiriah dan rohaniah. Menurut Syekh Al-Atas, tamadun merujuk pada pencapaian tahap tata susila yang tinggi. Bagi umat Islam, orang yang bertamadun ni adalah orang yang mempunyai tahap tata susila yang tinggi. Okey, manakala menurut sarjana Barat pula, tamadun berasal daripada bahasa Inggeris iaitu civilization yang bermaksud bandar dan peradaban manusia. Bila disebut sarjana Barat, sudah tentulah orang sarjana Barat ni berasal daripada negara orang putih. Betulkah Barat daripada negara orang putih? Ya, betul. Negara orang putih cakap dalam bahasa apa? Cakap dalam bahasa Inggeris. Sudah tentulah mereka beranggapan bahawasanya tamadun ni berasal daripada bahasa apa? Bahasa Inggeris, iaitu civilization yang bermaksud bandar dan peradaban manusia. Tamadun juga dapat diartikan sebagai pembangunan lahiriah ataupun fizikal semata-mata. Menurut Golden Child, tamadun merujuk pada pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun sesebuah masyarakat. Ya, Golden Child kata pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur tentang kemajuan sesebuah masyarakat tersebut. Banyak bangunan, banyak pembinaan dibuat, jadi merujuk pada kemajuan. Jadi merujuk pada pembangunan lahiriah ataupun kemajuan lahiriah. Jadi kesimpulannya, maksud tamadun ni dapat dilihat dalam dua aspek iaitu bahasa dengan pembangunan. Kalau sarjana Islam kata bahasa apa? Bahasa Arab iaitu mudun, madain, madana bermaksud pembukaan bandar dengan tinggi budi bahasa. Sarjana Islam kata bahasa apa? Bahasa Inggeris iaitu civilization bermaksud bandar dan peradaban manusia. Dari segi pembangunan pula, sarjana Islam kata apa? Pembangunan lahiriah dan rohaniah. Dari segi sarjana Barat pula kata apa? Pembangunan lahiriah semata-mata. Jadi tamadun dapat dilihat dalam beberapa aspek, dua aspek, bahasa dengan pembangunan. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri tamadun. Ada 6 ciri tamadun yang utama. Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, bahasa dan tulisan. Yang ketiga, pengkhususan pekerjaan. Yang keempat, pertempatan kekal. Yang kelima, organisasi sosial. Dan yang keenam, agama dan kepercayaan ataupun kepercayaan dan agama. Dia punya formula untuk mengingat bagi ciri-ciri tamadun ialah perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Perintah Bangla kahwin berapa orang? Kahwin 4 orang perempuan. Ya, tengok penerangan formula. Perintah merujuk pada pemerintahan. Pemerintahan berasal dari perkataan perintah. Jadi perintah merujuk pada pemerintahan. Yang kedua, Bangla merujuk pada bahasa. Persamaan pada huruf BA di depan. Bangla, bahasa. Kahwin merujuk pada pengkhususan. Pengkhususan berasal daripada perkataan khusus,
Ejaan khusus bermula daripada huruf K dengan H. Begitu juga kahwin, mesti ada huruf K dengan huruf H. Jadi kahwin merujuk pada khusus, iaitu pengkhususan pekerjaan. Empat merujuk pada tempat. Tempat ni kalau buang huruf T di depan menjadikannya empat. Jadi empat merujuk pada tempat. Orang merujuk pada organisasi, persamaan pada huruf ORG di depan, iaitu organisasi. Organisasi cikgu ubah menjadi orang. Last sekali, perempuan merujuk pada kepercayaan. Kepercayaan berasal daripada perkataan percaya. Cikgu ambil huruf 3 huruf di depan, iaitu PER. Perempuan percaya. Jadi apa formula untuk ciri-ciri tamadun? Perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Perintah merujuk pada sistem pemerintahan. Bangla merujuk pada bahasa dan tulisan. Kahwin merujuk pada pengkhususan pekerjaan. 4 merujuk pada tempatan kekal. Orang merujuk pada organisasi, berorganisasi ataupun organisasi sosial. Perempuan merujuk pada kepercayaan dan agama. Okey, baiklah kita lihat satu persatu. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ialah mengawal masyarakat yang besar. Apa guna sistem pemerintahan? Untuk mengawal masyarakat yang besar. Macam mana nak kawal masyarakat? Mewujudkan undang-undang. Bila ada undang-undang, dapat menjaga keamanan dan kemakmuran negara. Ingat, apa guna sistem pemerintahan? Untuk mengawal masyarakat yang besar. Macam mana nak kawal? Mewujudkan undang-undang. Jadi negara dapat dijaga keamanan dan kemakmurannya. Negara menjadi aman dan makmur. Cikgu ulang kali lagi. Apa guna sistem pemerintahan? Mengawal masyarakat yang besar. Macam mana cara nak kawal? Menggunakan undang-undang. Jadi negara menjadi aman dan makmur. Ciri yang kedua, ingat balik formula. Perintah Bangla. Bangla iaitu bahasa dan tulisan. Bila disebut bahasa dan tulisan, bahasa tertua ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. Ada berapa kegunaan bahasa? 2 kegunaan, iaitu menyebarkan ilmu dan berkomunikasi. Ciri yang ketiga, perintah Bangla kahwin. Kahwin iaitu pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan wujud kesan daripada peningkatan hasil kerja. Ini menjadikan ekonomi meningkat dan berkembang. Ingat macam mana pengkhususan pekerjaan boleh wujud? Wujud kerana kesan daripada peningkatan hasil kerja. Bila hasil kerja meningkat, akan mewujudkan pengkhususan pekerjaan dan ekonomi akan meningkat dan terus berkembang. Ciri yang keempat, ingat balik formula. Perintah Bangla kahwin 4 iaitu pertempatan kekal. Pertempatan kekal bermaksud kehidupan yang menetap. Ianya berlaku kerana kemajuan dalam bidang pertanian, iaitu dari segi penanaman dan penyimpanan makanan. Bila kita boleh bercucuk tanam dan kita boleh menyimpan makanan tersebut, automatik kita akan tinggal di situ dengan menetap. Jadi apa maksud pertempatan kekal? Pertempatan kekal bermaksud kehidupan yang menetap. Okey, ciri seterusnya iaitu organisasi sosial. Organisasi sosial ini mewujudkan sistem pemerintahan untuk menjalankan pentadbiran. Ya. Dalam organisasi sosial ada susunan lapis masyarakat. Disebabkan ada susunan lapis masyarakat, jadi kena mewujudkan sistem pemerintahan untuk menjalankan pentadbiran. Dalam pentadbiran, raja adalah ketua tertinggi. Last sekali, ciri yang terakhir, kepercayaan dan agama. Bila disebut kepercayaan dan agama, kepercayaan terawal ialah animisme, iaitu percaya kepada kuasa gaib yang menguasai alam sekeliling. Disebabkan itu, mereka menyembah pokok, batu, matahari ataupun laut kerana dianggap mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup. Secara evolusinya berkembang menjadi agama, iaitu politisme yang bermaksud menyembah lebih daripada satu Tuhan. Jadi kepercayaan agama yang terawal ialah apa? Animisme, iaitu percaya kuasa gaib yang menguasai alam sekeliling. Jadi mereka menyembah batu, pokok, matahari dan laut. Sebab apa batu, pokok, matahari, laut? Sebab batu, pokok, matahari, laut ini mempunyai semangat dan perlu dihormati bagi menjamin keamanan. Seterusnya berkembang secara evolusi membentuk agama, iaitu agama politisme, iaitu menyembah lebih daripada satu Tuhan. Jadi apa formula untuk ciri-ciri tamadun? Perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Perintah ialah merujuk pada sistem pemerintahan. Bangla merujuk pada bahasa dan tulisan. Kahwin merujuk pada pengkhususan pekerjaan.
4 merujuk pada penempatan kekal, orang merujuk pada organisasi sosial, perempuan merujuk pada kepercayaan dan agama. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 1 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Warna oranye itu adalah SPM sebenar, warna kelabu itu adalah SPM ulangan. Okey, kita tengok SPM sebenar yang warna oranye dulu. 2011 naik struktur, 2011 naik struktur, 2012 tak ada, 2013 naik struktur, 2014 naik esei, 2015 tak ada, 2016 naik esei, 2017 naik struktur, 2018 naik esei, 2019 tak ada, 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam tingkatan 4 bab 1 ini. Okey, tengok SPM ulangan. Warna kelabu di bawah tu. 14 ulangan naik struktur, 15 ulangan naik struktur, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan tak ada, 18 ulangan naik struktur, 19 ulangan tak ada, 2020 ulangan naik struktur. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, cikgu ulang balik dia punya trend. Tengok yang warna oranye tu dah, SPM sebenar. Naik, tak naik, tak naik, naik, tak naik. 2020, ya, berkemungkinan sangat besar akan naik. Satu soalan, berkemungkinan soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 1 tingkatan 5 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tajuk apa kita belajar tadi? Makna tamadun dan ciri-ciri tamadun. Setakat hari ini 3 tahun dah naik dalam SPM sebenar, iaitu 2014, 2016 dan juga 2018. Walau macam mana pun pada tahun 2020 ni tolong bagi perhatian juga tajuk ini. Sebab apa? 2018 ke tahun 2020 dah selang dah 2 tahun. Jadi berkemungkinan besar akan ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini juga, iaitu makna tamadun dengan ciri-ciri tamadun. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah maksud tamadun pada pandangan sarjana barat? Bila disebut barat, ingat lagi tak sarjana barat tinggal di mana? Di negara orang putih. Orang putih cakap dalam bahasa apa? Bahasa Inggeris. Okey, tengok di ruangan jawapan. Soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Maksud tamadun pada pandangan sarjana barat ialah berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu civilization, yang bermaksud bandar dan peradaban manusia. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, koma. Tamadun merupakan pembangunan dalam aspek lahiriah atau fizikal semata-mata. Okey, soalan B dia tanya, nyatakan ciri-ciri tamadun. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Perintah bangla kahwin 4 orang perempuan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Ciri-ciri tamadun ialah mempunyai sistem pemerintahan untuk mengawal masyarakat yang besar. Titik. Penanda wacana cikgu ajak mesti guna number, iaitu kedua, koma. Mempunyai bahasa dan tulisan yang digunakan untuk menyebarkan ilmu dan berkomunikasi. Ketiga, mempunyai pengkhususan pekerjaan yang wujud kesan daripada peningkatan hasil kerja. Keempat, mempunyai pertempatan kekal, iaitu hidup secara menetap dan tidak nomad. Okey, soalan C ditanya, pada pendapat anda, mengapakah tamadun awal banyak dibina berdekatan dengan sungai? Apa kena soalan? Sebab tamadun awal dibina dekat dengan sungai. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Sebab tamadun awal banyak dibina berdekatan dengan sungai ialah mempunyai sumber air untuk digunakan sebagai bekalan makanan, koma, membasuh pakaian dan mengairi tanaman. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, mempunyai sumber makanan iaitu ikan dan mendapat protein. Lepas kedua, ketiga, mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Last sekali, keempat, dapat digunakan sebagai sumber pengangkutan dan perhubungan dengan kawasan ataupun tamadun yang lain. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan konsep tamadun. Apa kehendak soalan? Konsep tamadun. Konsep tamadun
dapat dilihat dalam beberapa pandangan, dua pandangan, iaitu pandangan sarjana Islam dengan sarjana Barat. Ada berapa konsep tamadun? Dua konsep, iaitu bahasa dengan pembangunan. Okey, baiklah, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Konsep tamadun menurut sarjana Barat berasal dari bahasa Inggeris, iaitu civilization, bermaksud bandar dan peradaban manusia. Titik. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Kedua, koma. Tamadun merupakan pembangunan dalam aspek lahiriah ataupun fizikal semata-mata. Okey, macam mana nak bezakan sarjana Islam dengan sarjana Barat? Menggunakan perkataan manakala. Manakala menurut sarjana Islam pula, tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu mudun, madain dan juga madana, yang bermaksud pembukaan bandar dan tinggi budi bahasa. Titik. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Kedua, tamadun merupakan pembangunan dalam aspek lahiriah dan rohaniah. Okey, soalan B dia tanya, jelaskan ciri-ciri tamadun awal manusia. Apa kena soalan? Ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun ada formula dah? Ada. Apa formulanya? Perintah bangla kahwin 4 orang perempuan. Okey, untuk jawab soalan esei ni seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Ciri-ciri tamadun awal manusia ialah kewujudan sistem pemerintahan untuk mengawal masyarakat yang besar. Seterusnya melahirkan undang-undang untuk menjaga keamanan dan kemakmuran rakyat. Macam mana memulakan isi yang kedua? Kena membawa masuk penanda wacana. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Ciri kedua ialah kewujudan bahasa dan tulisan. Bahasa tertua iaitu bahasa Yunani dan Sanskrit yang digunakan untuk menyebarkan ilmu dan berkomunikasi. Lepas ciri kedua. Ciri ketiga ialah pengkhususan pekerjaan yang wujud kesan daripada peningkatan hasil kerja. Hal ini menjadikan ekonomi meningkat dan berkembang. Lepas ciri ketiga, ciri keempat ialah pertempatan kekal, iaitu kehidupan yang menetap. Ianya berlaku kerana kemajuan dalam bidang pertanian, iaitu dari segi penanaman dan penyimpanan makanan. Ada lagi tak ciri yang lain? Ya, ada lagi. Ada dua lagi ciri. Ingat balik formula. Perintah bangla kahwin 4 orang perempuan. Orang merujuk pada apa? Kehidupan berorganisasi. Ya, mewujudkan sistem pemerintahan untuk mentadbir negara. Pentadbir tertinggi adalah raja. Perempuan merujuk pada kepercayaan dan agama. Kepercayaan tertua adalah animisme, iaitu percaya kepada kuasa gaib yang mengawal alam sekeliling. Contohnya menyembah pokok, batu, laut dan lain-lain. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai semangat dan untuk menjamin keamanan masyarakat. Seterusnya berkembang secara evolusi dan menjadi agama, iaitu agama politisme, yang bermaksud menyembah lebih daripada satu Tuhan. Okey, last sekali kita lihat soalan kebat. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk meningkatkan ketamadunan negara dan bangsa? Apakah anda soalan? Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketamadunan negara dan bangsa? Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Perkara yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk meningkatkan ketamadunan negara dan bangsa ialah menambah ilmu dan kemahiran. Contohnya dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antara bangsa. Kesannya, imej negara meningkat di peringkat antara bangsa. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, ingat nah, cikgu nak ulang balik. Untuk soalan kebat, ada 4 perkara yang cikgu tekankan di ruangan jawapan. Yang pertama, kena ada isi. Yang kedua, kena ada huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga, kena ada contoh. Dan yang keempat, kena ada kesan. Jadi kedua, mempromosikan produk negara di luar negara. Contohnya, mempromosikan keropok leko yang dibuat daripada ikan yang diproses dan dimasak ke Eropah. Hal ini dapat menambah pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Kesannya, ekonomi negara meningkat dan negara menjadi makmur. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu Januari 2021 ini, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam buku teks, iaitu buku poket formula tingkatan 4 ada 10 bab dan buku poket formula tingkatan 5 ada 9 bab. Di dalamnya mengandungi, setiap bab mengandungi tajuk-tajuk sport tertentu.
Harga bagi sebuah buku hanya RM1 saja. Sesiapa yang berminat nak mendapatkan kedua-dua buku hanya memerlukan RM8, RM2 sahaja. Bagi yang ingin mendapatkan buku ini boleh WhatsApp Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.